Baik, sebelum kita perkenalkan segmen seterusnya, telefon kita berikan tadi sedikit clue ataupun preview tentang penjagaan jantung di peringkat global, dan untuk itu kita bawakan sedikit gimik pelancaran untuk sambutan Hari Jantung Sedunia. Kita saksikan. Di studio sebenarnya bersama tetamu kita di studio, bila mana kedua-duanya akan meletakkan tangan di atas gelop ini, dan ini akan menandakan perasmian secara rasmi Hari Jantung Sedunia pada 29 September 2020. Dan untuk itu kita juga seperti biasa di RTM sedia memberikan maklumat terkini dan juga pendidikan terkini tentang bagaimana untuk memastikan kesihatan jantung dan apa yang perlu kita fahami dan juga hayati tentang sambutan untuk tahun ini. Dan untuk itu teruskan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kita akan berbicara dengan tetamu kita sebentar saja lagi. Okey, kita persilakan tetamu kita di studio. Terima kasih kerana sedia bersama kami pagi ini untuk segmen khas Hari Jantung Sedunia 29 September 2020 yang akan disambut nanti, dan World Heart Day 2020. Bersama kami di studio Ustaz Aidil Azwal Zainuddin, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Olive House, dan juga Puan Hajah Ainun Kuntum. Terima kasih kerana sedia bersama kami. Yang beliau merupakan Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Jantung Malaysia. Sebenarnya sering juga kita membawakan kardiologis, pakar-pakar kardiologi ke studio untuk kerana penyakit jantung ini merupakan antara yang tertinggi di Malaysia sebenarnya, Ustaz. Jadi penglibatan Olive House dalam sambutan Hari Jantung Sedunia ini, boleh ceritakan dengan para penonton? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan diraikan Puan Hajah Ainun daripada Yayasan Jantung Malaysia. Ini adalah tahun kedua untuk kita kerjasama dengan Yayasan Jantung Malaysia, yang mana kita mulakan pada tahun lepas. Alhamdulillah, kolaborasi yang kita lakukan pada tahun lepas dengan jayanya, yang mana kita jadikan sebagai satu proses tahunan, yang mana ini merupakan tahun kedua kolaborasi Olive House untuk mengajar masyarakat dan memberi panduan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk kita menjaga jantung kita masing-masing. Jadi bermula daripada keesokan hari sehinggalah 1 hari bulan Disember adalah merupakan program kerjasama yang kita lakukan bersama dengan Yayasan Jantung Malaysia untuk melakukan kesedaran dan menceritakan tentang apakah yang patut dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan kita mengambil inisiatif dan berusaha untuk memastikan kita berada pada tahap kesihatan jantung yang paling optimum. Sebab itu antara pemakanan-pemakanan yang penting dan juga baik adalah minyak zaitun, yang kalau kata kita ketahui, kita tahu minyak ni secara generalnya kita kata sangat berbahaya dan tidak sihat, kecuali kepada beberapa minyak. Antaranya adalah minyak zaitun yang terbukti secara saintifik yang memberikan manfaat kepada jantung dan juga membantu ke arah masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung. Maka daripada itu kita melakukan beberapa program bersama dengan Yayasan Jantung, iaitu setiap jualan daripada produk yang berkaitan dengan minyak zaitun itu akan disumbangkan kepada Yayasan Jantung Malaysia. Dalam masa yang sama, kita juga melaksanakan program dengan radio tempatan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya penjagaan jantung dengan tokoh-tokoh yang sebagaimana yang disebutkan tadi, tokoh-tokoh doktor-doktornya, mereka-mereka yang mengetahui tentang ilmu-ilmu berkaitan jantung dan kes-kes yang telah direportkan. Maka itu adalah usaha kita bersama dengan aktiviti fizikal yang kita lakukan, iaitu kita melancarkan program yang disebut sebagai Run and Ride, iaitu berlari dan berbasikal. Kan sekarang ni orang suka buat benda tersebut untuk melaksanakan aktiviti berpeluh. Dalam keadaan SOP yang sekarang ni, kita laksanakan cara SOP-nya untuk memberikan satu usaha ke arah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat pentingnya ke arah untuk menjaga jantung masing-masing. Maka ini adalah program yang kita lakukan bermula pada esok sehinggalah 1 Disember nanti, insya-Allah. Baik. Dan dengan penglibatan Yayasan Jantung Negara, Puan Hajah boleh kongsikan dengan para penonton setakat mana banyaknya meningkatnya kesedaran orang ramai tentang penjagaan jantung ini. Sebab ramai yang pergi berlari, berbasikal, lepas tu dia pergi buffet. Jadi dari segi perubahan ataupun evolusi menyampaikan maklumat tu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita di Yayasan Jantung, kita melihat, kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bila kita lihat daripada statistik ataupun peratusan jangka kematian penyakit jantung ini, kami dapati kalau kita compare lah tahun-tahun yang terdekat ni, pada tahun 2017 sebanyak 13,300 yang mati kerana jantung. Tetapi apabila kita lihat pula pada tahun 2018 sebanyak
18,800. Bermakna kematian penyakit jantung ini telah meningkat kepada 35.3% dalam masa yang singkat. Based on that fakta, kami terpaksa menjalankan lebih kerap lagi tentang kesedaran. Dan apabila saya lihat lagi sekali daripada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, mulai daripada tahun 2005 hingga sekarang, iaitu 13 tahun berturut-turut, bahawa penyakit jantunglah yang menjadi pembunuh utama atau yang menyebabkan kematian utama di Malaysia. So from there kita nampak apakah sebab penyakit ini menjadi begitu mendadak kenaikan peratusnya sebab-sebab kematian. Tidak boleh larilah sebab-sebab kematian penyakit lain pun ada, tetapi apabila jantung tu berhenti, maka matilah orang tu. Jadi ini yang menyebabkan kita kena tahu relationship antara penyakit-penyakit lain dengan jantung. Okay? That's one. And then the other thing is that saya terus akan menerangkan tentang penyakit jantung ini bukan hanya pada orang tua-tua. I mean what they call usia emas, golden age group. Tetapi sekarang ni kebanyakan pun terdapat daripada mereka yang berumur 18-25 tahun. Seluruh hospital-hospital Malaysia menunjukkan angka ini. Jadi oleh sebab itu Yayasan Jantung yang telah bersama-sama lah. Actually kita kena depend on the World Heart Federation yang mula-mula introducekan projek kesedaran ini. World Heart Federation adalah berkolaborasi dengan kami dengan program Go Red for Women. We are the only one licensed by World Heart Federation. Tetapi bagi kesedaran yang lain, kami ada 3 bahagian, iaitu kesedaran daripada segi research is World Heart Malaysian Heart Association, and then kita ada Sarawak pun ada buat dia punya projek kesedaran, dia pun collaborate dengan World Heart Federation. Tapi di sini setelah 2 tahun kami collaborate dengan syarikat House of Olive untuk menjalankan projek kesedaran. Okay? So kesedaran yang kami jalankan adalah mengenai dengan program ataupun aktiviti ceramah mengenai penyakit jantung, ataupun kami buat aktiviti riadah, senaman, masakan dan lain-lain lagi untuk menyedarkan masyarakat bagaimana untuk menjaga kesihatan mereka. Dan pada tahun ini World Heart Federation tengah menggunakan tema yang dinamakan Use Heart to Beat Cardiovascular Disease, ataupun gunakan jantung untuk menghindar penyakit kardiovaskular. Okay? So that is our job at the moment lah untuk sambutan Hari Jantung. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Olive House untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang kami telah jalankan. Faktor diet ini merupakan satu aspek yang sangat penting, dan bila ramai dengar olive oil, minyak zaitun jauh mahal ataupun kos tu bakal memberikan sedikit faktor untuk mereka menukar minyak yang biasa mereka gunakan. Tapi dari segi pelaburan kesihatan itu, apa yang perlu barangkali boleh dikongsikan dengan orang ramai bahawa tidak ada harga yang boleh kita berikan untuk tidak ternilai sebenarnya kesihatan tu. Itu pun dah tolong jawab dah tu daripada apa yang cuba ditanya. Tetapi cuma saya nak kongsikan, kadang-kadang masalah kita ni untuk kita menilai faktor kesihatan kita ni, kita hanya sedar apabila sakit itu dah berlaku. Itu the problem. Tetapi alhamdulillah lah, kita melihat kepada perkembangan masyarakat kita sedar bahawa jantung ini pembunuh senyap yang sangat hebat lah. Dalam keadaan sihat, walaupun badan tu kurus, walaupun kadang beriadah, walaupun faktor kesihatan tu diambil berat, tetapi serangan jantung itu boleh berlaku. Sebab itu tidak terkejut apabila FDA memaklumkan bahawa pengamalan minyak zaitun sehari 2 sudu itu mampu membantu dalam soal jantung. Itu merupakan satu fakta saintifik yang patut untuk kita sedar. Kadang-kadang kita merasakan bahawa soal jantung ni tak ada cara dah, ataupun kita hanya boleh dengan bersenaman. Sebenarnya senaman itu satu sudut, pemakanan itu satu sudut, menjaga lifestyle kita itu juga merupakan sudut secara umumnya. Maka perkara ini perlu untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Pelaburan-pelaburan yang dibuat adalah pelaburan yang terlalu murah nak dibandingkan dengan apa yang akan kita impak kepada
kepada keluarga kita, kerjaya kita, masa depan kita dan juga masyarakat itu sendiri hasil daripada serangan jantung itu sendiri. Jadi untuk minyak zaitun itu sendiri, kita perlu untuk memastikan minyak zaitun yang kita peroleh, kerana apa? Dalam industri minyak zaitun ni, bila satu benda itu terbukti secara saintifik, yang nak kelentong, orang Kedah kata kelentong ataupun menipu, ataupun pencampuran minyak zaitun yang berada di pasaran itu kita boleh jumpa banyak. Yang mana walaupun dia minyak zaitun tetapi 20% campur dengan minyak-minyak lain. Dia terguna terma infuse. Dia kata infuse. Akhirnya ambil minyak zaitun, jantung cantik, buah pinggang rosak, benda-benda lain yang menyebabkan faktor-faktor atas faktor untuk mendapat keuntungan. Maka Olive House adalah merupakan satu syarikat yang kita sangat rigid pada sudut hanya untuk peranan kita memastikan keaslian itu kita bawa sebagaimana yang diperlukan. Kerana kita hanya menceritakan tentang pemakanan yang sihat. Itu sahaja. Dan kita berkolaborasi dengan mereka yang berautoriti dan berkelayakan, antaranya Yayasan Jantung Malaysia, untuk menyebarluaskan kepada masyarakat tentang kepentingan mengamalkan minyak zaitun kepada diet seharian, yang mana benda itu kena konsisten. Dan kalau konsisten, proven secara apa yang telah dinyatakan oleh FDA, ia memberi impak positif kepada jantung kita masing-masing. Dalam masa berbaki ini sebenarnya Puan Hajah dan juga Ustaz, apa yang akan berlangsung esok ni untuk perasmian rasmi ni? Aktivitinya apa yang akan berlangsung? Okey, pada tahun ini aktiviti sambutan Yayasan Jantung kebanyakan ialah secara virtual. Okey, dengan banyak lagi syarikat lain. Dan apa yang kami lakukan ialah untuk memberi penerangan secara virtual kepada masyarakat tentang penyakit jantung. Kerana penyakit jantung ini adalah pembunuh yang senyap. Senyap pasalnya banyak orang tak tahu. Sebab-sebabnya macamnya dia rasa lenguh, penat, dia tidak boleh bernafas. Kadang-kadang bila duduk pun mencungap. Saya pun penyakit jantung. Dan lepas tu dia rasa, dia kata dia sakit gigi, dagu. Those are all the various symptoms mengenai penyakit jantung ni. Dan apa ni yang kalau kita ada mempunyai simptom-simptom ini, kita patutlah berjumpa dengan doktor dengan seberapa segera. Dan cara untuk mengatasi perkara ini ialah kita kena keep clean. Keep clean di sini, jangan merokok. Bagi ni, jangan merokok, jangan duduk dengan orang perokok. Yang kedua, jaga makanan. Tadi kita dah cakap makan masak dengan olive oil. Kurangkan garam, kurangkan manis, kurangkan makan red meat, kurang makan makanan yang mempunyai banyak fat yang tidak sihat. Tapi makanlah makanan macam yang dijual di Olive House mungkin, ke kacang, ke kacang, kismis dan sebagainya lah. Dan akhir sekali kita kena buat riadah. Kita kena movekan all anggota kita supaya kita sihat. Pam darah melalui jantung untuk sihat. Jadi itu yang kita katakan beat your heart. Use heart to beat cardiovascular disease. Riadah. Dan untuk laman Instagram, laman Facebook. Boleh hubungilah di paparan televisyen, nombor telefon kita 013-5000-157 dan juga boleh ke Facebook Olive House, juga Instagram Olive House untuk mendapatkan info, dan kita mempunyai individu yang boleh untuk menjelaskan dengan lebih baik. Jadi itu untuk peringkat Olive House untuk membantu ke arah kesihatan jantung lebih baik. InsyaAllah. Jadi anda terus boleh ke laman-laman yang telah disebutkan tadi untuk mengetahui lebih lanjut. Dan sekiranya anda juga mempunyai saudara mara yang terkesan akibat sakit jantung, ini merupakan peluang yang lebih baik untuk anda ketahui lebih lanjut tentang situasi ini. Kita berehat seketika dan kembali